Assalamualaikum, nama saya Nur Faidatul binti Muhammad Arifin, nombor matrik C20A1308. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk kajian saya iaitu Seni Hiasan Manuskrip, Batu Bersurat. Sejarah asal usul batu bersurat. Batu bersurat ini ditemui oleh penduduk Kampung Buluh, Kuala Berang di sebuah tebing sungai bertentangan Kuala Tara. Iaitu sungai ini telah kering kerana dijadikan tanah pertanian. Dari situ batu ini kemudiannya dipindahkan ke surau Tok Abdul Rashid. Beliau telah meninggal dunia kira-kira 110 tahun lalu dan diletakkan di kaki tangga surau dengan fungsi sebagai pelapik tempat membasuh kaki. Dan pada tahun 1902 Masihi, batu ini telah dilihat oleh seorang ahli perniagaan berketurunan Arab, Said Hussein Hulam Al-Bukhari, ketika beliau singgah untuk solat Zuhur di surau berkenaan. Said Hussein ni kemudiannya membawa batu itu ke Kuala Terengganu dan dipersembahkan kepada almarhum Sultan Zainal Abidin III. Tetapi atas perintah Sultan, ia kemudiannya diletakkan di atas Bukit Puteri, Kuala Terengganu. Keunikan batu tersebut telah menarik minat penolong British di Terengganu ketika itu, Major H.S. Peterson. Peterson memegang jawatan sebagai Ketua Bandaran Kuala Terengganu ketika itu, telah membawa batu ke pejabat bandaran pada 1922 Masihi untuk dikapurkan tulisannya. Dan pada tahun 1923, batu itu dapat ditafsirkan oleh seorang jurugambar Jepun, N. Suzuki, kerana pada tahun 1922, N. Suzuki telah mengambil gambar tulisan pada batu berkenaan dan menghantar salinannya ke University Oxford di England untuk dikaji oleh pakar-pakar bahasa di sana. Tafsiran pada tulisan itu mewartakan mengenai undang-undang Islam seperti hukum zina, hutang piutang dan lain-lain lagi. Ahli tafsiran berpendapat bahan tulisan itu belum lengkap dan batu itu masih mempunyai sambungan pada sebelah atas yang tersepih. Kerajaan Terengganu telah mewartakan tawaran sebanyak RM500 kepada sesiapa yang menjumpai sambungan atau serpihan batu itu. Usaha kerajaan Terengganu diteruskan sehingga duit itu telah dinaikkan sebanyak RM50,000 kepada sesiapa yang berjaya membawa serpihan itu kepada kerajaan negeri. Tawaran itu menunjukkan kesungguhan kerajaan negeri untuk mendapatkan serpihan berharga itu. Apatah lagi ianya mempunyai hubung kait dengan Islam. Namun, sehingga sekarang masih belum ditemui serpihan itu. Seterusnya, reka bentuk penghasilan batu bersurat. Batu ini adalah batu pejal kasar yang memiliki 4 halaman. Tingginya 33 inci bersamaan dengan 83.82 cm. Lebar sehabis besar di sebelah atas 21 inci bersamaan 53.34 cm tirus ke bawah. Bawah sekali ukurannya 10,5 inci bersamaan dengan 26.67 cm. Tebalnya dari hadapan ke belakang 9,5 inci bersamaan dengan 24.13 cm. Berat batu tersebut antara 400 hingga 500 pound, iaitu bersamaan dengan 186 hingga 227 kilogram. Batu ini berwarna kelabu dan tulisannya meliputi keempat-empat bahagian muka dengan mengambil bahagian masing-masing sejarak 18 inci, iaitu berukuran 45.72 cm daripada sebelah atas ke bawah dan 15 inci bersamaan 38.10 cm ditinggal kosong di bahagian bawah kerana menganggap ianya adalah untuk ditanam ke dalam tanah. Bentuk tulisannya adalah jawi tanpa baris. Isi kandungan batu bersurat. Pada halaman yang pertama iaitu A, terdapat beberapa baris yang dapat dibaca seperti ayat yang pertama, Rasulullah dengan arwah santabi mereka. Yang kedua, asal pada Dewata Mulia Raya, beri hamba meneguhkan agama Islam. Yang ketiga, dengan benar bicara derma, mereka sekalian hamba Dewata Mulia Raya. Yang keempat, di benuaku ini penentu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja. Yang kelima,
Mandalika yang benar bicara sebelah Dewata Mulia Raya di dalam. Yang keenam, bumi penentuan itu fardu pada sekalian Raja Manda. Yang ketujuh, lika Islam menurut setitah Dewata Mulia Raya dengan benar. Yang ke-8, bicara berbajiki benua penentuan itu, maka titah Seri Paduka. Yang ke-9, Tuhan menduduki tamra ini di benua Terengganu adi pertama ada. Yang ke-10, Jumaat di bulan Rejab di tahun Saratan di Sasanakala. Yang ke-11, Baginda Rasulullah telah lalu 702. Pada naskah majalah Sejarah Bangsa dan Bahasa, selepas perkataan yang di baris pertama ialah orang, bagi, Peterson lebih cenderung kepada perkataan orang daripada perkataan arwah dengan tidak menjaga berlaku kesilapan yang dibuat oleh pengukir atau pemahat tulisan itu. Namun ada juga yang berpendapat sedemikian juga kerana menurut apa yang disaksikan dari tulisan tersebut, perkataan orang sangat terang walaupun tulisan huruf yang berbentuk H mempunyai keterlanjuran pahatan huruf Ain. Selain itu, kalau hendak menurut kaedah tulisan bahasa Arab, maka yang sebetulnya tulisan arwah ialah H alif wa ra alif, bermakna roh-roh. Perkataan Santabi pula ada yang mengatakan bahawa itu adalah sahabi atau sahabat, walaupun rumah huruf H tidak ketara dalam ukiran tersebut. Ini menunjukkan bahawa pemahat ini kurang mahir menggunakan bahasa Arab ataupun beliau salah mengukir. Maka semua ayat itu dapat disimpulkan sebagai permulaan doa dan pujian kepada Rasulullah serta diiringi dengan perkataan sahabat. Ini boleh difahamkan dari rangkaian susunan ayat dan pengertiannya. Jadi ayat pada baris pertama itu boleh difahami bacaannya seperti Rasulullah dengan sahabi atau sahabat mereka ni sekalian asal pada Dewata Mulia Raya. Maka tulisan di halaman pertama kalau dialih kepada bahasa atau disusun semula dalam bahasa yang mudah difahami akan jadi seperti ini. Di halaman kedua iaitu pada muka B, tulisannya ditafsir begini. Pada halaman ini terdapat banyak perkataan kosong yang sangat susah untuk difahami dan sukar ditafsirkan, tetapi menurut Datuk Haji Muhammad Saleh bin Haji Awang, iaitu penulis buku Sejarah Darul Iman, bersetuju dengan agakan yang telah dilakukan oleh Peterson pada penambahan dan menyambung perkataan-perkataan yang senang diagak seperti di barisan ketiga terdapat huruf min dan lam. Haruslah jika ambil atau kalau ambil. Di barisan 4 ada perkataan dika, tentu merdeka. Mungkin perkataan dika itu tentu merdeka. Di barisan 12 ada tulisan ia haruslah balacara. Di halaman ini terdapat 3 fasal undang-undang telah hilang sekali dengan bahagian sebelah atas batu warisan tersebut. Menurut pendapat Peterson, nampaknya undang-undang yang keempat ialah mengenai hutang piutang, tetapi sebilangan hurufnya telah hilang kerana sebahagian besar sepihan pada halaman itu menjadi samar untuk menyusung dan merungkaikan semula undang-undang itu. Begitu juga dengan undang-undang yang berikutnya, iaitu undang-undang yang kelima. Di samping itu, undang-undang yang keenam, sebahagian daripadanya diagakkan 6 baris telah hilang bersama dengan beberapa yang lain, dan 4 baris lagi di bahagian C adalah menerangkan hukum kesalahan zina. Manakala tulisan di bahagian halaman 3, iaitu muka C, tafsirannya seperti ini. Di sini seorang pentafsir menjangka selepas perkataan balacara di baris yang ke-6, sambungan di belakang itu ialah kena denda. Seterusnya, tulisan di halaman penghabisan iaitu muka 4D, iaitu seperti berikut. Di sini halamannya banyak kosong. Jadi menurut bentuk tulisan yang ada, penulis barat berpendapat bacaannya
terdaya dengan kemungkinan tersalah tulis, tidak perkataan harta, perkataan paman ejanya mengelirukan di situ. Dan perkataan Tuhan pula bukanlah digunakan pada masa dahulu untuk dikhaskan maksudnya kepada Tuhan sahaja. Di dalam ukiran yang terdapat di Sumatera tahun Masihi 1347 ada tersebut perkataan Tuhan yang menuju kepada gelaran seorang menteri kerajaan. Tetapi pada pendapat penulis lebih berat menjangka bacaan perkataan ini ialah Tuan. Menurut ejaannya yang lebih tua yang pernah didapati. Terusnya, fungsi batu bersurat. Fungsi batu bersurat ni, H.S. Peterson berpendapat bahawa tulisan pada batu bersurat Kuala Terengganu ini diukir dengan sejenis alat tajam sedalam 0.16 bersamaan 116 inci dan sebahagian besarnya boleh diikuti kecuali sebahagian kecil yang cacat akibat kesan luluh hawa udara dan matahari. Tulisan ini ditafsirkan seperti berikut. Yang pertama sebagai peringatan, penciptaan hukuman. Fungsi batu bersurat ini sebagai sebuah undang-undang pada zaman dahulu.